Baik penonton, setiap hari kami bawakan kepada anda segmen berkaitan dengan jihad inflasi. Ya, betul. Jadi kita ingin mendalami lagi berlanjut tentang inflasi dan kuasa beli rakyat bersama dengan tetamu kita pada waktu ini iaitu Datuk Dr. Madin Berma, Profesor Kehormat UNIMA. Selamat pagi, Datuk. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, okey. Masih lagi tentang jihad. Kita jihad berterusan ni nak berikan ilmu kepada masyarakat. Mana kita nak kongsi sedikitlah peranan Datuk berkenaan peranan kuasa beli pengguna dalam mempengaruhi permintaan dan pengeluaran di peringkat pengeluar dan juga pembekal, dan seterusnya perubahan harga di pasaran yang dapat dikawal termasuk juga kadar inflasi. Bagaimana ia boleh diterangkan macam ini? Terima kasih ya. Saya rasa ini satu usaha yang cukup baik ya. Sebab ramai yang bertanya inflasi itu apa dia, kuasa beli itu apa dia, lepas tu kos hidup itu apa dia. Sebenarnya ini ungkapan-ungkapan yang sering digunakan oleh kalau kat universiti itu adalah dalam soalan exam tu adalah. Pelajar universiti dia faham sedikit lah, especially yang ekonomi. Tapi kalau untuk rakyat jelata mungkin perlu diperjelaskan sedikit ya. Bila kita sebut inflasi itu ya lebih merujuk kepada harga lah sebenarnya untuk satu jangka masa ya. Dan yang diukur itu ialah ada bahan-bahan ataupun barangan yang dipanggil dalam satu basket of goods ya. So itu yang dalam kita kata nak ukur tu kita menggunakan indeks harga pengguna. So dia bukan ukurnya beribu-ribu barangan. Dia adalah 800 barangan yang diukur yang nilai dia harga purata. So bila dia dapat harga tu itu yang dia menggunakan untuk mengukur indeks dulu. So lepas tu dia ukur okey bulan ni berapa, kalau ada peningkatan itu yang dilihatnya inflasi dia. Now, satu lagi yang kita tadi ditanya ialah berkaitan dengan katanya kuasa beli. Apa pula benda tu dan ada kuasa. So kuasa beli ni ialah contohnya RM50 lah. RM50 duit dulu tahun 70-an, you all belum lahir lagi. Okey, RM50 tahun 70-an, berapa banyak yang boleh kita beli? Okey. So mungkin you boleh beli banyak benda lah, mungkin 20 item. Sekarang RM50 tak ada ke mana. So jadi kuasa beli itu maksudnya dah menurun. RM50 dulu kuasa beli kita, keupayaan kita untuk membeli itu dah menurun. Jadi bila kadar inflasi meningkat, kos barangan meningkat, maka duit RM50 dah tak boleh, macam orang kata dah macam air je sekarang ya. Jangan sekali marah membebel-bebel kata dulu I bagi RM50 banyak boleh beli. Sekarang tak ada. Jadi maknanya sekarang kuasa beli kita ni sebagai pengguna dah berkurangan. Itu yang penting kita tahu. Itu yang penting kita tahu. Itu terma-terma penting yang perlu kita berikan penjelasan kepada seluruh masyarakat di luar sana. Baik, Prof. Datuk, kita sedia maklum sekarang ini untuk menangani inflasi ini, kerajaan telah menubuhkan pasukan khas jihad tangani inflasi ini. Jadi pada pandangan Datuk sendiri sebagai ahli ekonomi, pakar ekonomi, apa lagi intervensi ataupun langkah-langkah inisiatif yang perlu diperkasakan untuk kita menggerakkan lagi kuasa beli pengguna dalam situasi inflasi? Okey, terima kasih ya. Satu lagi perkara yang perlu kita faham juga, kita adalah negara kata orang pasaran bebas ya. Maknanya bukan semua barang yang kerajaan boleh kawal ya. So bila kita sebut pasaran bebas, maknanya kuasa beli pengguna, kuasa pengguna tu ada, pengeluar tu ada. Dia kadang-kadang bila kerajaan lakukan sesuatu, kadang-kadang orang marah, orang bising aja. Orang kata inilah tak gunanya bla bla. Sekarang kan ramai yang lebih hebat daripada menteri, lebih hebat daripada ahli ekonomi ya. So sebenarnya ada barang yang boleh dikawal. Kita bukan negara komunis. Kalau negara komunis semua barangan kalau kerajaan nak kawal dia boleh kawal ya. So dalam yang ditanya tadi, apakah lagi langkah-langkah yang boleh dilakukan? Sebenarnya dia bukan hanya kerajaan saja yang boleh memainkan peranan penting ya. Dia ada tahap dia yang boleh dikawal. Saya ambil contoh ayam itu je lah ya. Kita paling senang rakyat dah bising harga ayam dah naik. Saya sebab bila pergi beli nasi lemak memang saya terkejut tengok nasi lemak saya. Kenapa makcik tu berceritalah harga ayam dah naik. Ayam saya dulu besar sikit lah kan, sekarang dah kecil. Itu yang dia panggilkan shrinkflation dia kata. Bukan aja shrink inflation sebab dia makin mengecil tau. Sama ada harga tu makin meningkat atau harga barangan tu makin kecil. Okey. So bila kita bising maka kerajaan mendengar, bukan dia tak mendengar, dia dengar maka dia letakkanlah harga ceiling. Bila dia letak harga ceiling maka happy lah pengguna RM9 lebih happy. Sekali siapa yang mengamuk pula?
pengusaha, pengeluar, khususnya mereka yang dalam kategori pengusaha bersaiz kecil. Dia tidak boleh survive kalau nak berkeluar pada harga tu. Jadi apa yang saya nak jelaskan di sini, di satu pihak memang kadang-kadang kerajaan dasar itu memberi faedah kepada satu kumpulan, tapi menyebabkan yang satu lagi geramnya. Okeylah, jadi kerajaan pun cubalah usahakan lagi. Jadi akhirnya itulah kita lihat adanya jihad inflasi. Jadi bila disebut jihad ni, maka saya pun rujuklah tiba-tiba Madeline Burma terlibat dalam jihad ni. Okey, jihad selalunya kan dikaitkan dengan Islam dan satu perjuangan yang kata sangat penting untuk membanteras sesuatu. Sebab jihad tu bukan mesti nak membunuh kan, selalu kita dengar jihad nak bunuh aja, tapi sebenarnya ialah memerangi mungkin kemungkaran, memerangi ini inflasi. Satunya kita berusaha. So nak jawab soalan panjang sangat jawapan tu. So kalau nak dilihat langkah-langkah lain, saya melihat satu di peringkat kerajaan. Pihak swasta juga perlu memainkan peranan yang penting. Kurangkan mengaut keuntungan yang berlebih-lebihan. Sebab keuntungan ni dia ada keuntungan, tapi dia ada juga keuntungan yang berlebih-lebihan. Okey, jadi pihak swasta juga perlu memainkan peranan lebih. Inilah waktunya untuk mereka juga perlu berkorban, sebab rakyat dah berkorban, terkorban pun ada, bukan hanya berkorban, terkorban. So rakyat juga ada peranannya juga. Apakah langkah-langkah yang boleh dimainkan oleh rakyat juga? Saya mendengar ramai yang dah berkata, kenapa tidak kita pergi balik kepada tanah, berbakti kepada tanah. Mana tanah-tanah yang kosong kita tanamlah. Ada orang ketawakan kita. Kenapa perlu tertawakan idea yang kalau sekadar tanam serai kat belakang rumah tu, ataupun sayur-sayur kecil-kecil, saya lihat kalau di barat itu satu perkara biasa sangat itu. Sebab macam saya lihat saya sering guna contoh ini di rumah council, di sana dipanggil council home. Macam di sini kalau kita lihat di PPR itu, mereka dialokasikan tanah tu. Setiap mereka itu ada tanah. Jadi kami sebagai pelajar masa ketika itu, sebab nak beli barang murah daripada pergi beli dekat kedai atau mana-mana, kadang-kadang saya pergi je ke tempat tu, saya beli kobis satu. So jadi mereka itu menanam untuk kegunaan sendiri, dan kalau ada lebih dia jual. Tapi macam kita ni tak glamour. Tak glamour. Beli kat mana? Mesti kalau nak beli mesti kat supermarket yang ada jenama. Itulah orang macam saya lah, geng-geng saya dia kata. Kalau dulu sekarang itulah kita perlu kita membuat pilihan Kobis tetap sama. Sayur tetap sama. Tapi kalau duit tu kalau you T20 tu tak apalah, sebab dia tidak terjejas. Sebab bagi golongan B40, kalau kita tengok dari segi agihan perbelanjaan untuk makanan antara B40, M40, T20, dia mengikut kadaran Sebenarnya bagi B40, bahagian makanan itu sangat tinggi, lebih 20%. Jadi kalau duit dia pendapatan dia 100 tu, 20 lebih ringgit tu dibelanjakan untuk makanan. Tapi bagi M40, dia makin berkurangan, sekitar 10 hingga 12%. Maknanya kalau gaji dia berapa ribu, you bayangkan hanya 10 hingga 12%. T20 lagi kecil. So jadi bermaknanya bagi golongan B40, perbelanjaannya sangat tinggi untuk makanan. Jadi ini yang mementingkan pengubal dasar kerajaan bagaimana nak menyelesaikan masalah ini. Jadi bagi saya bukan saja kerajaan yang memainkan peranan, tetapi juga sektor swasta dan juga mereka dalam macam itulah individu itu sendiri. Alright. Okey. Seperti mana sebutkan tadi, Mari, kalau di luar negara, di council sebab semacam PPR sini, kita ada kawasan sendiri untuk kita buat tanaman, kita berbudi kepada tanah. Okey, itu satu inisiatif yang boleh dilakukan. Tapi yang keduanya adalah berkaitan dengan menyebut tentang pasar raya. Perlukah ada wujud macam pasar raya khas, macam dijual barangan penjual? Sekarang kita ada jualan murah keluarga Malaysia, tak dinafikan. Tapi ia secara berkala juga mengikut lokasi dan mengikut program yang dilangsungkan. Okey, cuma kalau adakah kita perlu ada pasar raya barangan percuma ataupun diskaun harga yang tinggi khususnya untuk golongan sasaran kita ini? Ataupun macam di luar negara saya nampak ramai yang macam kumpul kupon kupon khas, dan juga mungkin ada sebuah kad khas untuk mereka membeli barang-barang yang keperluan ini. Betul. Memang sebab saya ingat lagi masa saya belajar ke US dulu, benda ni berlaku banyak di US. Apa yang berlaku, dia ada beberapa cara Satu, kupon memang sangat seronok.
kalau dekat luar negara tu kupon ini adalah sebahagian daripada kehidupan kita pelajar tau. Dekat newspaper dia, kalau kita tengok surat khabar dia, beritanya sikit, kuponnya melambak. So kita pun ambil lah. Dan di sana ada budaya mengumpul kupon. Kita tak. Sampai ada siaran televisyen pasal program itu. Televisyen dan bagaimana dia boleh berjimat kan? Ya, betul. Tapi itu satu budaya. So mungkin itu satu boleh dibudayakan ya. Kita betul-betul kupon itu betul-betul kalau betul-betul dilaksanakan dengan baik, ia adalah satu langkah ini. Satu lagi ialah discount card, kad yang diskaun. Ada juga yang di mana di setengah-setengah negara tu, saya tengok dekat UK, dia ada juga memberi kita kad hanya untuk satu kumpulan isi rumah yang mungkin yang memerlukan lah ya, ataupun mereka yang menerima bantuan ya. So dia menggunakan kad ini, jadi dia bila dia pergi ke pasaraya, maka dia boleh menggunakan kad tersebut untuk mendapat barangan dengan harga yang lebih rendah. Okey. Jadi dia tidak membezakan antara barangan. Di Amerika Syarikat, di tempat saya belajar dulu, dia di tempat supermarket yang saya pergi, saya selalu pergi ke tempat tu. Tetapi saya tak layak. Sebab dia ada dalam, contohlah satu ruang supermarket tu, ada satu bahagian tu. Memang dia asingkan untuk barangan, tapi barangan tu tak ada jenama. Contohlah baked beans. Baked beans ini sangat popular makanan pagi untuk sarapan pagi. Jadi orang kaya pun makan baked beans. Jadi bagi orang yang mampu, maka dia ada banyak pilihan yang berjenama. Dari yang jenama yang paling jenama supermarket tu, kalau dia Tesco lah, sorry maaf kena menyebut nama, ada nama syarikat tu atau supermarket tu, dia ada jenama dia sendiri. Sehingga ke jenama yang paling tinggi. So orang ada pilihan, orang yang ada duit. Tetapi bagi mereka yang berpendapatan rendah, selalunya golongan tertentu lah, so, dia akan pergi satu ruang, dia ada ruang tu, semua dia punya tu label dia putih je. Jadi dia boleh memilih, tapi dia tulis itu baked beans. Okey, dan harga. Tapi memanglah kadang-kadang kita ni kan very brand conscious. So you membawa satu baked beans yang hanya nama baked beans dengan yang satu lagi yang berjenama tinggi. So dengan cara itu mereka membezakanlah bezakan. Jadi yang ini memang harga dia murah. So saya sebagai student, saya suka pergi yang penting baked beans kan. Dari makanan sampai ke pencuci pakaian dan sebagainya. Tapi dia tak ada jenama lah. So semua putih je. So jadi begitulah dia cara dia. Di Malaysia kita ada juga syarikat supermarket yang menjual barangan yang murah lah ya. Memang sudah ada. Tapi saya lebih suka kalau kita itulah mereka diberi diskaun kad tu, satu diskaun kad lah, kad yang betul-betul diskaun untuk kumpulan sasaran. Cuma kadang-kadang yang kita ni risau, kita ni masalah trust deficit kan, defisit kepercayaan. Nanti kita kata, kalau kita beri pada golongan tertentu, nanti dia akan berikan kepada orang lain. Kenapa kita fikir yang itu? Kenapa tidak kita fikir ia boleh memanfaatkan golongan berpendapatan rendah? Okey, kenapa kita perlu fikirkan bahawa nanti mereka jual ini kepada, bukan jual lah, dia bagi saudara mara dia pinjam. Bagi saya jumlah itu sangat kecil. Bagi saya sangat kecil jumlah itu. Sedangkan dia boleh memanfaatkan jumlah yang lebih banyak. Kita tidak boleh membuat dasar yang hanya memanfaatkan sedikit aja. Kita kata jangan bagilah sebab nanti dia orang jual benda tu. Kenapa kita tidak percaya pada masyarakat kita? Ya, betul. Selalu, tapi cuma satulah pertimbangan emosi itu kita sangat tinggi dalam rakyat Malaysia. Contohlah kalau mereka diberi satu-satu barang yang mereka mampu tapi tidak berjenama, nanti dia akan marah. Kata, kenapalah jenama ni tak turunkan harga? Tak kesian ke kami ni kan? Kenapa kami diberi pilihan yang tak berapa nak sedap ni contohnya kan? Dia penuh dengan emosi tu. Betul. Konsep jenama ni sebab kita dah dibudayakan juga ya. Kalau kita tengok masyarakat kita dalam kita kata kita tak ada duit. Baru semalam saya pergi adalah satu supermarket Bosong. Saya tengok orang queue nak membeli satu jenama handbag. Saya pun terfikir. Jadi isunya sekarang sebenarnya dia ini panggilnya dualisme dalam kehidupan kita. Yang tak mampu sangat tidak mampu dan yang mampu terlalu mampu. Jadi yang tengah-tengah ni kesiannya M40 macam kita ni, ke sini pun tidak, ke sana pun tidak. Yang ini masalah orang M40 yang tengah-tengah ni kan. Tetapi yang saya jujur saya katakan memang usaha banyak dilakukan yang kalau kita lihat sekarang tujuan langkah kita ialah untuk memanfaatkan dia. Macam tadi walaupun ada sale, memang sale tu bagus lah kan. Tapi bukan bermakna dia mesti duit yang ada yang dah keluarkan duit
tak tahu nak belanja macam mana ni. Dia ada alasan dia untuk berbelanja. Berbelanja tu bagus untuk ekonomi. Tapi ekonomi diri sendiri tu macam mana dulu? Negara tu satu level lah. Dalam kita perjuangan hari kebangsaan. Betul. Itu peranan kita sebagai pengguna lah untuk kita menjadi pengguna yang lebih bijak. Betul. Untuk kita membuat perbandingan di antara perbelanjaan dan juga gaya hidup. Betul. Kena seimbangkan semua. Ini tidak ada kata tak mampu nak beli tapi berqueue beli handbag. Alah, tak nak sebut nama handbag. Okey, apa pun terima kasih banyak kami ucapkan kepada tu bersama kita pada waktu ini untuk berkongsi tentang inflasi dan kuasa beli rakyat. Jadi kita berharapkan semua memainkan peranan ya untuk kita sama-sama gembling tenaga bagi kita sama berjihad dalam soal inflasi ini dan kita kenalah belanja lebih bijak. Betul tu. Itu merupakan beberapa perkara yang perlu kita berikan perhatian khususnya dalam usaha kita sebagai pengguna ini untuk kita menangani impak daripada inflasi. Terima kasih sekali lagi Prof, Datuk Prof atas kongsian pada pagi ini dan